Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 2 Julai 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNI4 mula menyampaikan geran tahunannya kepada pelbagai badan keagamaan bukan Islam dan rumah ibadah di Sarawak. Penyerahan telah disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas selaku Menteri Bertanggungjawab UNI4 kepada beberapa penerima terawal bertempat di pejabatnya di Kuching pada Khamis. Antara yang menerima geran tahun ini ialah seperti berikut. Peruntukan geran tersebut telah diluluskan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg semasa lawatan kerjanya ke Miri sebelum ini. Laporan seterusnya, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian telah menyaksikan penyerahan sumbangan daripada Latter Day Saint LDS Charities kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Khamis. LDS Charities bekerjasama dengan Rotary Club of Bintulu Central RCBC telah menyumbangkan sejumlah 11,050 unit PPE dan 30,000 unit pelitup muka jenis KN95 kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Kuching, Hospital Umum Sibu, KKM Sibu, KKM Bintulu, Hospital Umum Bintulu dan KKM Miri. I always say it's not the amount that you give, but it's the everyone can give, and the spirit that you can give, it will helps to inspire and to thanks those in the frontliners that they do get the people's support. Otherwise our frontliner has been going on for more than a year, and many has been working 7 days a week. That means every day for 7 days, and some are working double shift. And despite all this, then they feel that they're alone. And that's why. All these small gestures will help to inspire them. Dalam pada itu, Dr. Sib berharap semua pihak, terutamanya seluruh rakyat Sarawak, terus berganding bahu memerangi wabak pandemik COVID-19. Berikut pula laporan mengenai Bazar Nita Fatimah Dalat yang telah menerima peruntukan sebanyak RM150,000 bagi melengkapkan lagi kemudahan di pusat tersebut. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah, peruntukan tersebut diluluskan Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan susulan lawatan kerja beliau ke Dalat tahun lepas. So alhamdulillah kita sudah menerima peruntukan daripada MRP yang berhormat sebanyak 150,000, 150,000. Dan inilah yang akan kita gunakan untuk menambah baik kemudahan yang sedia ada di Bazar Nita. Bazar Nita. Seperti yang saya katakan tadi, selain daripada menjubinkan lantainya supaya lebih nampak kemas dan bersih, ada lagi kerja-kerja lain seperti iaitu untuk meletak blind, dan juga dari segi PowerPoint. Bercakap kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS semasa meninjau kerja menambah baik kemudahan di pusat tersebut pada Rabu, beliau berkata pewujudan Bazar Nita itu adalah untuk memberi peluang berniaga kepada golongan sasaran. Sekarang ini ianya menjadi tempat seperti yang telah kita hasratkan dahulu, satu tempat untuk wanita berniaga, terutama dari kumpulan iaitu ibu tunggal dan juga wanita dari kumpulan B40. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat itu turut menambah sebuah jawatan kuasa telah ditubuhkan yang bertanggungjawab memastikan objektif Bazar Nita itu tercapai selain berkaitan pengurusan dan penyelenggaraan. Dalam pada itu, beliau menambah aktiviti perniagaan di pusat yang mempunyai 40 gerai itu dapat beroperasi semula berdasarkan ketetapan yang telah digariskan dalam prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Laporan berikutnya mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Bintulu.
Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu mensasarkan 85% penduduk Bintulu menerima vaksin COVID-19 menjelang Ogos 2021 dengan 6,000 penduduk divaksin setiap hari. Menurut Menteri Bertanggungjawab JPBB Bintulu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, untuk mencapai sasaran tersebut, Kerajaan Persekutuan perlu terus membekalkan vaksin COVID-19 mengikut jadual yang telah ditetapkan agar pemberian vaksin dapat diselesaikan menjelang akhir Ogos ini. We have actually managed to cover people around or at the vicinity of the town. The problem is those in the rural areas. That's why we have another program, we call it Reach Out program, that is using our mobile team. Our health department, our DHO already planned those in, say, in Sabah district all the way to Tubau, Jelalong, Pandan, Binyong and so on, soon will be covered. Because we noticed their registration, they cannot register through MySejahtera, and neither do they come down to the town for registration. So therefore, we have to go there, we do hybrid system, we inject, we register. And so that their name and list will be in the data. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan tinjauan ke Pusat Pemberian Vaksin Industri Kelab Kidurong pada Khamis. Program outreach vaksinasi ini membolehkan penduduk di luar bandar dan pedalaman mendapat vaksin COVID-19 tanpa perlu pergi ke PPV di bandar dan mendaftar di aplikasi MySejahtera disebabkan ketiadaan capaian internet. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi yang juga Menteri Utiliti Sarawak menyeru masyarakat untuk sentiasa memberi kerjasama dan menyokong petugas barisan hadapan di dalam menjalankan tugasan mengekang penularan pandemik COVID-19. So for Sarawak, you can see the trend of our cases slightly very encouraging. Nothing to shout out about now because we're still struggling, a bit up and down, but nonetheless, the situation looks more controlled. So that's the reason why we going all out, and we need all the support from the people, from the public, to help the frontliners like medical, the police and so on. And bear with us if we have jam, roadblock and so on, that we have no choice. And bear with us, when we go to Bintulu, we have to be swapped. And these are some of the SOP we have tried to tighten, because at one point our cases were very high. Bintulu, Kuching, Miri, Sibu, Bintulu, Kuching, Miri, Sibu, almost every day. Di Kuching pula, pasukan program outreach vaksinasi bergerak di Kampung Paroh telah berjaya melakukan 1,000 suntikan dos vaksin kepada penduduk kampung tersebut dan sekitarnya. Timbalan Ketua Cawangan PBB Dun Tupong merangkap pengerusi program tersebut, Senator Dr. Zaidi Suhaili berkata, program vaksinasi bergerak itu merupakan program kedua selepas kejayaan program pertama di Kampung Kolong 2. Jadi hari ini kita rasa bertuah kerana nampaknya setakat ini perjalanannya begitu baik sekali, dan sambutan kita lihat daripada penduduk kampung sejak awal pagi sudah hadir mendaftarkan diri, dan kita rasa bahawa inilah satu sambutan yang baik kerana kerjasama daripada masyarakat, khususnya jawatankuasa di peringkat kampung yang telah kita tubuhkan sebelum ini untuk kita mendaftar penerima vaksin daripada kampung masing-masing. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan tinjauan ke Kampung Paroh pada Khamis. Ujarnya lagi, program tersebut adalah bagi memperkasakan pelibatan komuniti dalam program vaksinasi bagi mempercepatkan lagi hasrat kerajaan untuk mewujudkan imuniti kelompok menjelang Ogos ini. Sementara itu, Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman ketika ditemui memberitahu beliau turut menerima permohonan daripada masyarakat luar dari kawasan Dun Tupong berkenaan mengadakan program outreach vaksinasi bergerak dan akan cuba untuk membantu. Jadi apa yang kami lakukan sekarang, kita telah mengarahkan ranting-ranting PBB untuk mengenal pasti data-data di setiap kampung dan taman agar kita mempunyai data yang accurate. Setelah mendapat data yang accurate, baru kita boleh merencanakan lokasi-lokasi kita yang seterusnya.
Adun tupung itu turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sepanjang program itu dijalankan. Saya nak ambil kesempatan tu mengucap terima kasih banyak-banyak kepada Sidap Pejabat Kesihatan Bahagian, Unimas, Klinik Kesihatan Petrajaya, Kaimal Borneo, sudah tentu PBB, ranting-ranting kita, Sidap Klinik Wanali, Pusat Dialisis Angkasa, Telekom Malaysia, kerana kita memerlukan talian internet yang kuat untuk memastikan proses tetap dapat berjalan lancar. Itu pun Sidap Selcom dan Digi turut membantu kami untuk memastikan line internetnya kuat. Rakan-rakan yang telah banyak membantu, Sidap rela juga. Dan sudah tentu kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof Ahli Parlimen kita yang banyak membantu dalam menjayakan program ini. Jadi kerjasama yang erat daripada Sidap itu, alhamdulillah kita dapat memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat, khasnya di N6 Tupung. Dalam pada itu, Profesor Perubatan Keluarga Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Dr. Syed Alwi Syed Abdul Rahman berkata, pemberian vaksin secara bergerak di kampung itu merupakan yang pertama diikuti Unimas dan ia adalah khidmat komuniti Unimas untuk masyarakat di sekitar Kuching khasnya dan Sarawak amnya. Ini adalah PPV Mobile pertama yang diikuti oleh Universiti Malaysia Sarawak. Ini adalah salah satu daripada community service Universiti Malaysia Sarawak untuk masyarakat di sekitar Kuching dan di amnya dan di Sarawak khususnya. Saya merasakan satu program yang sangat baik untuk kita mempercepatkan proses pemberian vaksin kepada masyarakat, terutamanya di masyarakat luar bandar. Inilah satu inisiatif yang sangat-sangat kita hargai dan kita harap lebih banyak inisiatif seperti ini diteruskan lagi. Dalam program tersebut juga, wartawan UKAS sempat menemubual beberapa penduduk yang hadir menerima vaksin dan rata-rata mereka bersyukur kerana telah mendapat suntikan vaksin dalam program outreach vaksinasi bergerak. Untuk kemudahan orang kampung lah, jauh gila untuk pergi ke klinik ke mana-mana lah untuk dekat kawasan kampung ajak lah. Terima kasih pada kerajaan Sarawak lah dah beri kemudahan untuk orang kampung. Bagus buatnya molah lah, bagus buatnya molah macam tu untuk kebaikan bersama. Si kita tunggu masa sejahtera lambat nak, okey kita pergi jauh-jauh. Kita sedia kenderaan susah mau pergi bah. Mau macam tu nya bola di kawasan kampung macam tu, okey alhamdulillah. Ya untuk kebaikannya lah. Kami berterima kasih dengan kerajaan Sarawak, nolong rakyat lah, nolong rakyat semua. Beri dos vaksin dengan rakyat, kemudahan untuk rakyat. Kami ucap terima kasih lah dengan kerajaan Sarawak lah. Beralih ke laporan harian COVID-19, JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Khamis memaklumkan sebanyak 544 kes positif baharu COVID-19 telah dikesan di 31 daerah di Sarawak, sekaligus meningkatkan jumlah keseluruhan kes kepada 65,395. Antara daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti berikut. Turut dilaporkan terdapat 4 kematian baharu akibat wabak tersebut. Masing-masing 2 kes direkodkan dari Hospital Miri dan Hospital Sibu. Dalam pada itu, daerah Batu kini bertukar ke status jingga daripada status merah. Dalam laporan sama, satu kluster baharu telah diisytiharkan di Kuching, iaitu kluster Lorong 3 Kampung Siol Kandis. Manakala kluster Jalan Haji Lampam Miri pula diisytiharkan tamat, menjadikan jumlah yang masih aktif setakat ini 95 kluster. Keputusan pengisytiharan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD juga telah diputuskan di lokasi-lokasi seperti tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.